Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak tahun 5 yang Ustazah rindui. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, disebabkan kita nak belajar sirah, maka lebih eloklah kalau kita berselawat dahulu supaya mendapat keberkatan. Ikut bersama-sama dengan ustazah, kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab 1, perkembangan agama Islam. Bab 1 lah. Okey. Di bawah subtopik akidah, perkembangan agama Islam ni ada banyaklah, ada 5 subtopik. Tapi yang pertama ni kita masuk bab akidah dahulu. Okey, kita tengok. Okey. Perkembangan awal dakwah menekankan akidah. Akidah lah mula-mula yang Nabi bawa. Nabi tak bawa lagi solat ke puasa, tak ada amalan solat, tak ada amalan puasa masa mula-mula Nabi mengajak orang untuk memasuk Islam, tak ada. Yang pertama adalah akidah. Bila kita sebut akidah, maknanya adalah menekankan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Inilah yang Nabi bawa di peringkat awal datangnya Islam. Okey, dakwah yang pertama adalah di Mekah selama 13 tahun. Di Mekah ni, kita sebut kat Mekah bermacam-macam lah dugaan, rintangan yang Nabi terpaksa tempuhi. Bahkan semasa 13 tahun Nabi di Mekah ni, tidaklah ramai pun orang-orang sahabat-sahabat Nabi, saudara mara Nabi, sahabat kawan-kawan Nabi masuk Islam, tak ramai pun. Cuma lebih kurang dalam 100 ataupun 100 lebih sahaja yang memeluk Islam. Okey, jadi selepas Nabi pun asalnya Nabi tidak mahulah berhijrah kerana Nabi lebih sayang, lebih cintakan tanah airnya di Mekah. Okay, tetapi bila melihat para sahabat ni semua ditindas, dizalimi, di pulau, tak ada makanan, sehingga ada yang mati kelaparan, maka Nabi pun mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Sehingga turunlah perintah daripada Allah untuk Nabi pun pergi berhijrah ke Madinah. Okay, jadi dakwah di Madinah pula berlaku selama 10 tahun. Semasa dakwah di Madinah ni segalanya lebih lancar kerana apabila Nabi sampai sahaja ke Madinah, Nabi telah dilantik menjadi sultan, jadi ketua agama, menjadi ketua negara Madinah, terus lantik menjadi sultan. Kerana di Madinah ni rupa-rupanya dah ramai dah yang masuk Islam. Mereka berdagang ke Mekah, balik menyebarkan agama Islam pada kawan-kawan. Nabi tak pergi lagi, tapi mereka dah tahu bahawa Allah itu ada, dah ramai dah. Masa Nabi datang tu, di pintu Madinah tu dah ramai yang menyambut Nabi dengan macam-macam syair dialungkan supaya menandakan bahawa gembiranya dengan kedatangan Nabi. Maka masa 10 tahun inilah Rasulullah berjaya membawa Islam ni ke peringkat antarabangsa. Maknanya semua daripada dua-dua negara pun datang untuk belajar tentang Islam ni. Okay. Dakwah Rasulullah pula tidaklah terhad kepada untuk orang Madinah saja, tidak. Dakwah Rasulullah ni untuk semua kaum Yahudi ke, kaum Nasrani ke, semua orang-orang daripada Rom, Parsi, semua datang untuk belajar mengenal Allah. Okey, jom kita tengok. Okey, sebelum Islam di Mekah, bila kita sebut sebelum Islam ni, mestilah kat Mekah
Kat Madinah pun ada juga orang yang baru masuk Islam, tapi di Mekah ni lebih glamour lah kan. Sebab Nabi duduk kat sana, Nabi menyebarkan dakwah di sana, Nabi mula-mula berdakwah pun di sana. Okey, maknanya orang Mekah ni dulu dia hidup pada zaman jahiliah. Kita panggil zaman jahiliah ni kerana mereka ni seolah-olah tidak ada akal, tidak boleh berfikir. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kaya menindas yang miskin. Yang miskin dia terus miskin sebab selalu ditindas. Membunuh anak, mereka bunuh anak perempuan. Mereka kata anak perempuan tidak ada nilai, tetapi di sisi Islam perempuan ni pun ada darjatnya sendiri. Nabi mengangkat darjat wanita-wanita ni. Apa lagi? Mereka minum arak, mereka berjudi, mereka berzina, mereka melakukan bermacam-macam kerosakan, menyembah berhala. Okey, mereka menyembah berhala, mereka menyembah pokok, batu dan matahari. Okey. Mereka ni macam sebab apa? Di Mekah ni asalnya adanya Mekah tu Kaabah tu adalah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi tempat tu memang dianggap suci. Bila berdoa makbul. Jadi mereka ni pun buatlah berhala. Mereka berdoa kepada berhala tu, padahal mereka tidak tahu bahawa yang memakbulkan tu adalah Allah, bukannya berhala. Mereka berdoa kepada pokok. Sebab tanaman tak subur, mereka pun berdoa kepada pokok. Tiba-tiba jadi subur. Dia pun menganggap pokok itulah sebagai Tuhan mereka. Padahal yang memberikan tu adalah Allah. Mereka tidak tahu sehinggalah datangnya Nabi Muhammad memberitahu bahawa bukan, berhala tu bukan Tuhan, pokok tu bukan Tuhan, batu tu bukan Tuhan, matahari tu bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Di Madinah, di Mekah ni terdapat banyak berhala-berhala, beribu-ribu. Siapa yang datang kat Mekah ni, mereka tawaf, lepas tu mereka sembahlah berhala yang mereka nak sembah tu. Atas apa? Tujuan sakit ke, nak sihat ke, ada berhala masing-masing. Tetapi antara berhala yang terkenal adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Namun ada lagi dalam 5 berhala yang terkenal, iaitu Al-Manat, Al-Husu dan Al-Ya'uq. Ada 5 berhala yang besar ni yang mereka puja-puja. Maka bila datangnya Nabi Muhammad kata, bukan berhala tu adalah Tuhan, tetapi Tuhan tu adalah Allah. Mereka tidak boleh nak menerima kerana tak logik. Mana Allah? Mereka tanya, mana Allah? Kalau Allah tu Tuhan, mana Allah? Aku nak sembah. Tapi mana Allah? Tak ada. Sebab mereka percaya batulah yang boleh memakbulkan. Mereka nampak benda tu Allah ni, mereka tak nampak. Jadi macam mana mereka nak menerima sedangkan mereka ni jahil, tak tahu. Mereka tak tahu. Jadi yang menentang sangat-sangat Nabi ni, Ustazah dah terang dah tahun lepas, ada 3 penjahat dalam cerita Nabi ni yang glamournya adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Walau bagaimanapun anak-anak Abu Sufyan ni pada akhirnya memeluk Islam. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni tak adalah memeluk Islam sampai kesudahlah memang kafir matinya. Okey. Jadi 3 orang penjahat ni yang kuat sangatlah menentang. Dia pembesar di kota Mekah ni. Jadi dia lah yang menghasut kaum-kaum dia ni supaya mengatakan Nabi Muhammad ni gila, mengajak kita menyembah pada Tuhan yang tidak nampak pada mata. Jadi sebenarnya Abu Jahal ni adalah pemilik kilang, pembuat berhala. Jadi bila Nabi Muhammad kata berhala tu tidak dapat memberi awak apa-apa, malulah dia kalau orang tak beli berhala dia, macam mana dia nak kaya? Dia ada kepentingan dekat situ. Walaupun mereka pada zaman dahulu percaya bahawa Nabi Muhammad ni adalah Al-Amin. Mereka yang memberi gelaran kepada Nabi Muhammad tu masa umur Nabi 35 tahun, mereka yang menggelarkan Nabi ni Al-Amin. Maknanya orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang boleh dipercayai. Tetapi sampai kepada bila Nabi kabur je, Islam Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, mereka tidak boleh menerima kerana dalam diri mereka masih ada kepentingan-kepentingan lain. Itu sebelum Islam lah. Maknanya menyebarkan akidah sebelum Islam ni memang sangat-sangat ketatlah mengalir darah daripada tubuh Nabi semata-mata untuk menyampaikan dakwah ini, anak-anak.
Islam pula. Selepas Islam ni bolehlah kita katakan Nabi berdakwah 10 tahun di Madinah. Segalanya lebih lancar, lebih tidak banyak tekanan. Walaupun ada peperangan yang berlaku, tetapi peperangan ini semata-matalah untuk menyebarkan dakwah. Okay. Selepas Islam, Nabi pun pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi kembali ke Mekah untuk mula-mula asalnya adalah untuk menunaikan umrah, kerana Nabi terlalu rindu dengan Mekah. Dah 8 tahun dah tinggal, tak balik-balik, Nabi pun rindu. Sampai di sana, maka berlakulah piagam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni lah menyebabkan tersebarnya Islam di bumi Mekah. Maka semasa pembukaan kota Mekah, semua 360 berhala dimusnahkan. Masa inilah juga Abu Sufyan memeluk Islam. Islam berkembang pesat masa ini kerana semua orang sudah boleh menerima kedatangan Islam. Semua orang dah boleh dah percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Walaupun ramai lagi yang tak masuk Islam, tetapi dah ramai juga daripada luar-luar yang datang untuk mengenal agama Islam ni. Dan Nabi sendiri menghantar sahabat-sahabat pergi ke luar-luar untuk berdakwah, kerana sahabat-sahabat ni akidah mereka sudah kukuh, sudah sangat hebat. Masa ini jugalah turunnya perintah beribadat, itu puasa, solat. Masa inilah masa selepas Islam dah berkembang pesat ni lah barulah turunnya perintah-perintah solat. Okey anak-anak, sampai di sini sahaja dulu untuk topik hari ini. InsyaAllah akan datang Ustazah akan jelaskan lagi tentang hal-hal yang lebih lain, hal-hal lain pula. Okey, sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.